Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana abduka wa ana mustaqim. A'udzubika min syarri ma sana'tu laka bi ni'matika alayya. Wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر وبتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sinajmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita hari ini, terutamanya nikmat iman, amal, ketaatan. Adapun dalam kita menghayati erti syukur ini, hendaklah kita meletakkan sebagai perkara yang menjadi keutamaan untuk kita sentiasa bermuhasabah. Yakni dengan soalan yang menyatakan berdiri, adakah kita ni benar-benar hamba yang bersyukur? Kerana apa ikhwan sekalian? Kerana takrifan syukur itu kalau kita lihat dalam perbahasan kehidupan, kata Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullah ta'ala alaih, ini menterjemahkan seluruh nikmat menjadi taat. Seluruh nikmat. Dimulakan nikmat itulah dengan kehidupan. Kehidupan itu adalah permulaan nikmat dan ini nikmat bagi segala-galanya. Sebagai contoh, kalau tak ada kehidupan, maka tiadalah nikmat perkara yang lain, yakni mati. Hidup lawannya mati. Dalam, kalau kita lihat syarah dalam perbahasan Syama'il, ringkasan Syama'il Muhammadiyah, dalam bab Maja'a fi Naumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab yang membincangkan tentang tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengajarkan kita doa bangun tidur. Doa bangun tidur sunnah dibacakan dengan kalimah lafaz yang pertama disebut hamdalah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun kita tidur dengan masalah. Walaupun kita tidur dengan masalah dan tak selesai lagi pun masalah, celik mata alhamdulillah dulu. Nah, kalau kita lihat bagaimana saudara kita di Palestin, di Gaza sekarang ni, mereka Zionis laknatullahi alaih, membuat serangan habis-habisan
Dia nak, orang kata apa, nampak gaya mereka nak licinkan mereka. Ini kalau kita lihat suasana yang begitu genting sekarang ni, Allah Ta'ala alam keadaan terkini macam mana. Dan mereka, yakni Zionis, dia nak kepung 360 darjah. Maknanya all rounder, dia nak kepung habis-habis. Dia nak bagi warning dah, clear kat tempat tu, clear kat tempat ni. Dan banyak perkara yang kita di luar jangkaan. Artinya mungkin serangan itu ada periodnya, tapi kali nampak dia pun tak nak hentikan selagi mana ada pergerakan di Gaza itu, ibarat macam tu. Namun walaupun keadaan begitu diuji mas sekalian, tidur dalam keadaan suasana begitu tetap celik mata, kalimah yang pertama hendaklah disebutlah alhamdulillah. Begitulah suasana syukur itu yang perlu kita perhalusi, apatah lagi dalam perbahasan hakikat kehidupan ni. Antara sifat yang kita kena perhalusi dan kita hayati, perbahasan pada hakikat kehidupan ini menimbulkan ataupun memahami, merasai rasa syukur yang sebenar. Ia ini dengan menghayati nikmat hidup itu. Dengan kita nak menjadikan nikmat hidup kita ini adalah semata-mata hanya saja untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan kalau kita lihat bagaimana nak jadikan hidup ini nikmat, sudah pasti tiada erti nikmat kalau tidak bersamanya dengan Allah. Tak ada erti nikmat. Atau kita terjemahkan dengan tenang. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan ingat Allah hati jadi tenang. Kita jangan memikirkan tenang itu dengan usaha kita untuk mendatangkan tenang. Samalah macam usaha kita untuk mendatangkan nafas. Kita takkan terfikir macam mana nak mendatangkan nafas, sebab nafas itu anugerah Allah. Nah, begitu juga dengan tenang. Lalu kalau kita nyatakan di sini, ala bizikrillah, hanya saja dengan ingat Allah, hati jadi tenang. Dan tenang itulah kenikmatan. Kenikmatan dalam kehidupan ini apabila dianugerahkan sakinah, anzalas sakinah. Dan ketenangan ini tidak disandarkan kepada keadaan. Keadaan susah atau senang. Bukan, mas sekalian. Dalam bab kita membahaskan fatonah, ini dalam usul perbahasan kehidupan fatonah, yakni kebijaksanaan. Salah satu usul perbahasan kehidupan yang mesti kita kena kuasai dalam mensyarahkan ataupun membahaskan kehidupan, ada elemen yang tidak boleh ditinggalkan adalah kebijaksanaan. Dan ini adalah urutan yang ketiga. Dalam perbahasan kerangka yang besar, ada 4 kerangka besar. Yakni sidik, amanah, fatonah, tablik. Dalam pengajian hakikat kehidupan, soft. Kerangka yang pertama itu kebenaran. Tidak boleh lari daripada perbahasan kebenaran. Malah itu perbahasan permulaan dan selama-lamanya. Bermula kita dengan kebenaran. Kita mencari kebenaran. Berpesan-pesan dengan kebenaran. Bukan berpesan-pesan dengan kebenaran. Adapun perancangan hidup, itu sebenarnya perancangan yang membawa kita kepada yang hak. Mencari kebenaran, itulah perancangan kehidupan. Sehinggalah kita berjumpa atau bertemu dengan yang hak. Apa yang hak? Itulah Allah. Apa yang hak? Itulah kehidupan akhirat. Sehingga kita bertemu di dunia lagi. Belum jumpa akhirat yang nyata lagi. Di dunia lagi kita jumpa dah akhirat. Bermaksud dia sedang berada di jalan yang benar. Arti kata lain, dia telah menterjemahkan seluruh kehidupan dia. Dunia yang ada ni, dunia yang kita lalui ini sebagai alat untuk mencapai matlamat akhirat. Dia bukan alat untuk dapat dunia. Dah. Tapi kalau kita lihat, apabila kita gunakan alat untuk mendapat akhirat, contoh guna duit untuk dapat pahala. Dia kata, bukan kata istilah macam ni. Dia duit juga. Lepas tu pahala, ya pahala juga. Itu dia 50-50. Tapi kalau dia nampak duit, dia terus nampak pahala. Barang siapa yang menumpukan matlamatnya ada kursi, Allah kata. Mafhum ada barang siapa yang tujuan hidupnya satu. Ini untuk kembali kepada Allah. Arti kata lain, kalau nak kembali kepada Allah, yang kita nak bawa pahala banyak-banyak dan ampun banyak-banyak. Ini ayyukum ahsanu amalah. Maka kalau kita nampak harta, tidak lain yang kita fikirkan pahala. Apa pahala aku nak buat dengan duit? Kalau itulah pemikiran, dan pahala ni jangan salah faham. Kita ingat pahala ni barang benda tu habis. Tak, pahala lah yang menjamin harta kita. Sebab apa? Sebab pahala ni membincangkan manfaat. Pahala membincangkan manfaat dunia dan akhirat. Sekiranya berjaya mendatangkan pahala melalui harta kita itu, maka
harta kita terpelihara dengan baik. Sebagai contoh, dipanggil amal jariah. Amal jariah ni adalah yang menyebabkan kita dapat pahala berpanjangan melalui harta kita. Yang ni harta kita tu maksudnya ada lah. Ada je harta tu. Tinggal lagi harta tu diguna untuk benda baik. Bagai contoh telaga Bi'ru Ruman, Bi'ru Usman di Madinah Al-Munawwarah. Ini satu konsep boykot yang perlu kita perhalusi. Sekarang ni kan isu boykot kan. Saya kira kita kena perhalusi bagaimana Nabi SAW menggerakkan boykot. Tapi Nabi tak sebut boykot. Nabi kata apa? Siapa boleh membebaskan telaga ini. Sebab waktu itu dikuasai oleh orang Yahudi. 100%. Dan isunya adalah teranaya. Teranaya dan Nabi bagi satu mesej yang jelas. Siapa yang membebaskan telaga ini, syurga bagi dia. Nampak? Urus niaga sebenar orang Islam. Dia tak kira apa dapat dunia ni. Walhal dunia ni confirm dah. Confirm cuma sekalian. Barang makan ni, contoh makan nasi. Syariat adat kenyang kan. Pelik lah makan tak kenyang, melainkan membela. Itulah. Makan adat kenyang. Jadi tak usah cerita. Boleh kenyang ke makan? Tak usah cerita lah. Yang cerita tu yang nak tengok di sebalik tu. Sepatutnya. Jadi makan ni kita dapat zat ke, ada tak badan kita, ada tenaga ke tidak, ada itu ke tidak. Yang tak pasti tu. Kenyang pasti. Kenyang tu pasti. Macam itu, duit ni barang pasti. Yang tak pasti ni, boleh bertahan tak? Ada manfaat tak duit ni? Itu yang tak pasti. Patut yang itu kita kena banyak bahaskan. Maka, di situ tawarannya adalah syurga. Dan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu mendengar bukan secara direct melalui sahabat. Perantara, dengar. Dan apa yang berlaku? Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu negotiate. Ambil 50% share. Bayangkan, satu bisnes yang tak rugi tu, dia boleh negotiate share. Biasanya mana ada bisnes yang dominan nak share. Dia conquer. Tapi tak kehebatan kerana tujuan tadi jelas. Satu, nak membasmi penzaliman. Yang kedua, utama tadi nak terima tawaran Nabi SAW. Maka apa yang berlaku? Diberikan 50-50, diberi jual share tu 10,000 dinar. Dia kata 12,000. 10,000. Apa yang berlaku? Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ketika Yahudi itu berjaya untuk menjual share 50% dengan 10,000 dinar, maka dia up lagi dengan bayar lebih tinggi pada 10,000. Ini satu perkara yang mengejutkan. Aku bagi 10, kau up lagi. Macam tu. Kita tak, 10 up, kurang lagi. Ini kan untuk ni, kita kurang lah sikit. Kan? Bab-bab agama ni minta negotiate. Biasa bab agama kita suka negotiate. Walhal kalau perkara itu untuk agama, no negotiable. Tak ada negotiate. Sebab apa? 100% untung. Mana boleh negotiate? Dia nak negotiate barang rugi. Saya beli ni rugi saya ni. Negotiate lah ke? Tak berbaloi saya bayar mahal. Tapi kalau beli tu confirm pahala, never negotiate. Silap-silap, top up lagi ada harga. Ini yang berlaku. Dan apa yang berlaku, tengok bagaimana kehidupan dilihat dengan usul kebenaran. Maka sehari niaga Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, sehari orang Yahudi itu niaga. Tengok cara boykot. Besok dia tak beli dengan Yahudi. Apa cara dia? Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu menawarkan pertama konsep wakaf dah. Dia ini dikuasai oleh korporat lah ni. Kira Sayyidina Uthman bin Affan ni konglomerat lah. Dia yang own 100%. Dan dia tak ambil pun kepentingan atas tu dari segi dunia. Dan dia bagi secara FOC. Satu. Yang kedua, besok kan habis hari ni, besok dia beli kan. Sebab dia tak ada pilihan. Sebab esok tu dia kena beli juga. Maka dia tawarkan lagi satu pilihan. Tambah satu lagi. Bermaksud ada satu badan yang begitu powerful. Yang control the market. Yang tidak ada intention. Di kalangan orang Islam lah patutnya. Yang memberi satu peluang tawaran yang supaya orang Islam tidak lagi pergi ke tawaran B contoh. Tak pergi ke A dah, B dah ada. Dan B ni pula mencukupi lebih pula.
Isunya sekarang kita nak substitute ni, nak tukar, alah payah pula nak cari. Sebab market tu lebih dominan. Dia kena ada satu konglomerat yang kena conquer balik market tu. Malah market itu bukan lagi conquer, ekstra pula bagi. Besok Yahudi tengok tak ada orang beli dengan dia. Itu kena boycott lah tu. Tak ada. Dah selang hari sehari tak ada, lepas tu dah duit nak masuk. Depa ni kena ingat, hebat-hebat depa berniaga. Depa tetap duit nombor satu. Dinar. Kita pahala nombor satu. Sepatut kita kena menang. Akhirnya Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu berjaya beli 100% share. Dia kata apa dekat Yahudi tu? Ini nampak kaya, biar lama rugi ni, langsung terdapat untung ni. Baik saya beli. Nak tak nak dia nak duit, nak tak nak dia kena jual lah. Dia beli. Akhirnya conquer 100% share dan terus diwakafkan. Nak bagi tahunya, kerana pahala tadi, telaga Bi'ru Rumah ada sampai sekarang. Nak kata burn ke harta tu? Tak. Ini nak bagi konsep yakin lah. Bukan kata kita konsep pahala je, main cincai-cincai lepas tu habis. Tak ada. Dia tak ada cincai. Malah ada yayasan Osman bin Affan sampai sekarang. Harta dia wallah ta'ala alam. Berapa? Keliling telaga tu, daripada telaga sekarang ada tamar. Ladang tu. Subur tanah tu. Bayangkan. Dan ini satu peluang yang kita kena lihat. Sebab tu pahala. Yang benar ada pahala. Adalah pahala. Jadi kita kena tengok yang benar. Kita pergunakan harta, dipanggil money make pahala. Bukan money make money. Money make pahala. Pahala ni lah yang akan menggerakkan duit balik. Sebenarnya. Duit ni hanya berkembang dengan pahala. Kalau tidak ada pahala pada dia tidak akan berkembang. Kalaupun berkembang, dia tidak membawa kepada tenang. Resah hati. Itu datang sifat tamak tu. Nak conquer sana, letup sana, nak kontrol market. Padahal duit dah banyak. Apa lagi yang tak cukup? Hatinya tidak akan pernah cukup. Kerana hati itu hanya dipenuhi dengan tenang. Sebab tu mereka cuba kuasai dengan fizikal. Conquer semua perkara. Mereka masih lagi dalam ketakutan. Orang yang takut ni dia akan buat kehancuran. Yang suka buat kehancuran adalah orang yang dalam ketakutan. Orang yang tidak dalam ketakutan, dia tidak akan buat kehancuran. Dia relax. Kalau ikut contoh berperang, Ghazwah, buka sejarah perang Nabi SAW. Daripada perang Uhud, perang Badar, Uhud dan seterusnya. Ada SOP peperangan. Tidak boleh pecahkan bangunan, tidak boleh potong pokok, tidak boleh bunuh binatang, tidak boleh bunuh orang tua, budak-budak. Orang yang mengalah tak boleh, duduk dalam rumah ibadat pun tak boleh bunuh. Bayangkan, gaduh apa tu? Orang bukan gaduh perang, gaduh rumah tangga pun piring terbang. Pecah ni. Bayangkan. Nabi tidak, malah ketika nak bunuh saja. Kalau musuh itu dia mengucap on the spot, pedang masuk balik. Walaupun dia hanya niat dia kata 50-50 kan. Tapi Nabi menghukum pada syariat. Ada sahabat itu, musuh Islam, dia masuk Islam. Dia nak bunuh, tahulah dia takut, dia mengucap lah. Dia pancung juga. Nabi marah. Kenapa pancung juga? Bukankah dia sudah beriman? Sudah Islam tu iman lah kan. Jangan lagi kita tak tahu, bukan urusan kita. Nabi kata. Jadi itu yang benar. Bila benar, maka kita akan amanah. Elemen yang kedua kita kena bawa dalam hidup ini adalah amanah. Bila pahala, khianat, tak ada pahala. Bila tak ada pahala, contoh kita fokus pada harta tadi. Harta yang tidak ada pahala hanya mengundang bencana tadi. Tak amanah mengurus harta, dia tidak amanah. Sebab sepatutnya dia nak pahala, tapi dia jadi orang tamak, dia tidak amanah dan dia tidak kembangkan mengikut manfaat, dia tidak memikirkan masalah umat, dia memikirkan diri dia sendiri. Dia fikir dia je nak banyak, satu untuk engkau, dua untuk aku, dia fikir habis. Maka tidak amanah. Maka kalau tidak amanah, maka disitu akan berhadapan dengan kehancuran. Sebab tu mana-mana yang pecah amanah, kita tahu dah nasib dia di mana. Itu khianat. Jadi amanah. Dan amanah yang paling besar yang perlu dibawa dalam hidup ini adalah membawa amanah sebagai khalifah
yakni yang Allah telah lantik jalan mengikut tarik nubuwah. Apa dia? Yakni membawa sifat-sifat atau tanda-tanda kebesaran Allah. Dalam arti kata lain, Allah Subhanahu Wa Taala memberi amanah kepada manusia memegang sifat-sifat. Gunung tak larat nak pegang. Dan surah Al-Ahzab ayat 72. Allah nak turunkan amanah kepada gunung, langit dan gunung. Tak mau. Tak berani. Tak mampu nak pikul amanah. Kita fikir balik, apa langit nak buat? Gunung nak buat apa? Bukannya nguruskan macam kita ni sibuk. Manusia nampaklah nguruh anak, nguruh isteri, nguruh itu, nguruh ini. Langit nak nguruh apa? Contoh kita fikirlah. Rupanya amanah yang utama tu adalah sifat itu. Sifat sebagai contoh langit kan luas, ciptaan dia besar. Sifat yang kuat. Sifat yang tinggi. Sifat-sifat yang Allah nyatakan. Sebagai gunung. Gunung tu besar juga sekalian. Kalau Everest tu lah paling tinggi. Kalau kita naik Everest, hilang kita. Jadi Everest ni cukup takut. Langit cukup takut. Tak apa-apa. Takut mengaku hebat. Amanah tu. Sebab kita kena menzahirkan ataupun membesarkan Allah. Wa rabbaka fakabbir. Sebab tu dalam mat ataupun kalimah thayyibah, lam alif itu, lam alif lam yang pertama merujuk kepada lam nafi, menafikan kekuasaan selain Allah. Merujuk juga kepada mat ta'zim, yakni nak membesarkan, mengagungkan Allah. Jadi kita hari ini manusia amanah untuk memikul, membawa dan menzahirkan sifat-sifat kebesaran itu. Yang contoh, manusia dipanggil kaya, orang kaya. Allah telah letakkan kaya pada kereta, pada benda, pada duit. Allah tak letakkan sebenarnya. Kita je panggil. Orang berduit, siapa yang panggil orang kaya? Manusia lah panggil. Mana ada orang dapat, tak ada tempat lain. Manusia yang mengiktiraf orang kaya dan manusia pun tak panggil harta tu yang kaya. Harta benda. Harta benda. Kaya raya. Orang kaya beli kereta Ferrari, tak panggil Ferrari kaya. Oh, ini kereta kaya ni. Tak ada. Kereta orang kaya. Kucing kan. Beli kucing kan. Siap pakai stroller baby. Kucing tak pakai stroller baby. Oh, jangan main-main. Ingat stroller tu untuk baby. Kucing pun. Oh, kita beli main sangkong macam itu dia. Tak. Kucing. Tengok pula dia punya sangka dia. Tu dia berlampu downlight ni. Ada downlight. Lalu kita pun panggil, ini kucing orang kaya. Yang mana ada kucing kaya? Kaya kucing ni. Tak ada. Solid lah dia macam mana pun. Pakailah stroller, bawa lah macam mana pun. Orang takkan isbatkan kaya pada kucing. Tak ada. Begitu juga dengan jin. Tak ada lagi ifrit. Jin, naik presiden dia ifrit lah. Presiden iblis. Ifrit. Dan juga dia punya sekutunya, presidennya ada dua. Dia ada deputi. Tu Dajjal. Dajjal ni manusia. Ifrit jin. Orang tak panggil lagi ifrit kaya. Saya tak tahu jumpa lagi. Tak ada. Tuan-tuan pergi ruqyah kan. Oh ni jin kaya ni. Tak ada. Tak ada. Dia walaupun orang tu membela jin pun, yang kaya tu yang membela je. Jin tu duduklah makan kat situ. Makan tulang lah, duduk tepi tu ha. Padahal yang buat kerja jin toyol buat kerja. Tak panggil kaya toyol ni, tuan-tuan. Jin pun tidak disembahkan sifat itu, benda tidak disembahkan, yang disembahkan manusia. Manusia yang dipanggil orang kaya. Jadi kaya tu adalah amanah. Amanah untuk mendapatkan apa tadi, pahala tadi. Apa definisi yang sepatutnya kita lihat kaya ini? Maka kita kena tengok Nabi kata,
Laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghinan nafs. Tidaklah kaya itu dengan banyaknya harta, tapi kaya itu dengan jiwa. Maka sifat kaya itu ditukar kepada pahala, iaitu dengan sifat memberi. Memberi pula bukan kerana aku kaya, kerana Allah Maha Kaya memberi aku harta untuk diberikan kepada kamu, bahagian kamu. Macam itu. Sebanyak mana harta yang diberi, tetap yang kaya itu Allah. Antal ghani wa nahnu fuqara. Jadi yang ini berat, gunung tak berani nak bawa. Nak rasa hebat besar. Manusia nak dibanding dengan gajah kecil itu. Gajah kalah manusia. Nak berenang lama kalah ikan bilis. Ikan bilis menang boleh lama kat air. Kita tak boleh. Setara itu jemaah sekalian, kita lemah serba-serbi pun perasan hebat dah, perasan besar dah. Padahal kecil orang ni pun, bukanlah besar sangat. Kadang kata rasa hebat lah, kecil orang ni pun. Nak dibandingkan Gunung Everest. Gunung Everest takut nak mengaku hebat. Sebab tu dia tak terima amanah. Yang diterima adalah manusia. Tapi manusia yang Allah persiapkan. Lalu kita kena persiapkan segala sifat yang dipertanggungjawabkan itu adalah untuk merasakan dan menzahirkan. Merasakan kebesaran Allah, menzahirkan kekuasaan Allah. Itu syukur tadi tu. Dan iblis, dia akan buat kita lupa akan keadaan itu. Syukur ni lawannya kufur. Kufur ni lupa. Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Kau tidak akan dapati mereka bersyukur. Dan ayat wala tajidu aktsaruhum syakirin itu Al-A'raf ayat 17. Itu iblis telah berkata kepada Allah, aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Bermaksud kita juga dikepung ni mas. Gaza dikepung oleh Zionis yang ketuanya Dajjal, dan Dajjal tu naik presiden iblis. Kita dikepung iblis. Kita direct. Iblis buat kerja dalaman, Dajjal buat kerja luaran. Dajjal hancurkan luaran, iblis hancurkan dalaman. Merasakan kekuasaan Allah, menzahirkan kekuasaannya, nak merasakan kebesaran Allah Ta'ala. Bagaimana nak merasakan, kemudian nak menzahirkan? Maka masuklah perbahasan usul yang ketiga yang mesti kita kena perhatikan, iaitu kebijaksanaan. Dalam membincangkan kebijaksanaan ni, hasil pada bijaksana ni, apa bijaksana? Bijaksana juga dan dikaitkan juga dengan melihat segala apa yang ada ini adalah sebagai jambatan ataupun alat untuk ke akhirat. Dia tak nampak lain. Lalu dia akan lakukan. Yang pertama yang akan buat adalah dia akan menjaga masa dia. Sebab tu dalam perbahasan kebijaksanaan ini, orang yang Allah anugerahkan kebijaksanaan, yu'til hikmata may yasha, kata Allah, Al-Baqarah 269. Antara kebijaksanaan yang Allah akan kurniakan kepada surah itu adalah dia akan diberikan kefahaman. Kata Nabi SAW, "May yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fiddin." Barang siapa yang Allah nak berikan dia kebaikan, maka Allah berikan dia kefahaman. Kefahaman tentang apa jemaah sekalian? Yang pertama adalah tentang masa. Sebab dia tahu contoh kaya ni dari Allah, kuat itu dari Allah. Malah dari dan kuat dari dan dengan. Itu perkataan dengan. Nak kaya mesti dengan Allah. Sebab kaya itu nama Allah. Kalau tengok pada dunia memang harta. Tapi pada hakikat tu kaya tu dia, Allah. Bila nak kaya dengan Allah, nak kuat dengan Allah, nak hidup dengan Allah. Itu perkataan dengan. Kalau tanya nak hidup dengan apa sekarang ni? Barang semua naik harga mahal, susah ni Pak. Katanya. Oh tak boleh aku hidup. Aku tak boleh hidup. Hati perkataan hidup ni jangan salah guna. Sebab Nabi dah ajar dah. Sebelum nak tidur dah. Nabi ajar doa. Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama Allah kita hidup dan mati. Punya kita tertipu sekarang ni. Kita guna perkataan hidup ni banyak dengan benda. Walhal benda semua mati. Tak ada satu pun yang memiliki sifat hidup. Yang ada hanyalah dihidupkan. Maka bila kata kita nak hidup dengan Allah, nak kaya dengan Allah, perkataan ni perkataan yang terasing ya. Nampak dalam kuliah kita sebut macam okey. Try sebut dalam realiti. Nak kaya dengan apa? Oh, kalau tak ada duit, mana boleh kaya?
Dia bincang normal balik. Malah kalau kita kata nak kaya dengan apa? Kita pun jawab nak kaya dengan Allah lah. Oi kamu ni isim sangat ni. Isim terus. Try lah. Try test tengok. Kita simpan dia. Dalil tu doa tidur tu. Guna dalil tu je. Bismillah. Dengan nama Allah. Aku hidup dan mati. Kalau hidup, semua sifat yang lain semua dengan nama Allah. Kita saja nak tengok hakikat dia faham tidak syariat. Dah tentulah nak beli barang dengan duit. Takkan dengan liu pula. Kita cerita kaya, bukan cerita harta. Nak harta dengan apa? Dengan duit lah. Nak harta dengan duit lah. Nak kaya dengan... nampak? Kita plot twist ni. Orang bijak dah orang bijak ni. Dia tak ada, orang panggil dia tak ada taklid. Ikut dia. Dia tahu membezakan. Nak harta dengan duit. Duit kena kerja lah. Tapi kalau nak kaya, perbahasan lain. Tapi berapa ramai menisbahkan kaya terus kepada duit, kepada usaha, kepada dunia. Akhirnya, dia dapat tidak kaya? Tidak. Harta dapat, kaya belum tentu. Adapun dia hanya perasan kaya. Perasan bolehlah. Sebab dia menyangka dengan harta telah mendapat julukan dengan paling kaya. Orang yang terkaya. Itu pun dalam kata imbuhan tu pun terkaya, the richest man, terkaya. Nak sebut paling kaya pun tak boleh sebenarnya. Ter tu merujuk pada paling kan. Tapi dia tidak sebutlah orang yang paling kaya, orang terkaya. Terkaya ni kalau kita fikir nampak, kalau kita fikir tu dalam bab bijaksana ni tak sengaja kaya. Betul. Sebab tu dia boleh terjatuh. Siapa sangka duit ratus-ratus juta boleh habis begitu saja? Siapa sangka? Dan kalau tanya dia pun tak sangka dalam akaun dia boleh ada ratus-ratus juta. Dan dia akan cakap, nak sampai ke tahap ini, wah, berapa banyak air mata yang perlu saya lalui. Saya perlu tempuhi pengorbanan demi pengorbanan, perjalanan. Oh, mana dia pun tak tahulah, dia pun jadi jutawan juga. Dia terkejut juga. Tiba-tiba sebenarnya. Kita semua tiba-tiba sebenarnya. Kita pun tak sangka kita hidup. Tiba-tiba hidup. Nanti jangan tak sangka pula, tiba-tiba mati. Jadi sebelum tiba-tiba, marilah kita sedarkan diri kita. Sebelum kita tiba-tiba tak ada. Jadi makna kata memang tak sengaja kaya. Jadi sebab itu, kaya itu anugerah Allah. Bila kita tahu nak kaya dengan Allah, bermaksud kita akan bagi masa untuk Allah. Ni maksud dia ni. Ini kata kita akan jaga masa. Ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, Allah jaga kita. Bagi tuan-tuan datang malam ni, ni kena niat sungguh-sungguh. Sebab nak jaga kaya ni. Sebab nak kaya dengan Allah, bukan dengan harta. Dengan Allah, kaya tu dengan Allah je. Mana boleh dengan harta? Harta karun. Orang panggil harta karun kan. Korun tu. Duk perasan dia ingat kaya tu dengan dia. Allah tenggelam aja. Action sangat kamu ni. Tenggelam. Fir'aun mati lemah. Namrud kena depression. Anxiety duk serangga ada. Duk pening-pening. Mati tertekan dia. Allah buat. Tentera Ababil naik tentera bergajah tu. Dengan burung ababil ke, kena baling batu ke. Mana Allah tak bagi orang berkuasa atas muka bumi. Tuan tengoklah tu. Tinggal kita zaman Nabi SAW, ujung zaman, akhir zaman, sebab Nabi doa. Nabi doa apa? Nabi doa, jangan turunkan bala kepada umat. Yang tiga Nabi doa. Bala kemarau, bala banjir. Yang ketiga tu, belum lagi diistijabah. Yang ini tidak berpecah. Yang dua tu Allah makbulkan. Sebab tu kalau umat terdahulu yang mana duk perasan kaya dia tak nak kaya dengan Allah ni. Negeri Sabak, kita baca sejarah Sabak. Habis Allah bagi. Mana ada? Sekarang saja kita duk menyangka bila depa kuasai dunia ni habislah, tak ada. Ini dunia Allah yang punya. Tuan-tuan tahu kenapa Gaza tu tak habis-habis lagi sampai sekarang.
Kalau ikutnya, kalau ikut peta tu nama mereka dah kan. Tinggalkanlah Gaza dalam besar Shah Alam masih hilang kan. Tak besar. Tapi tak habis-habis sama sekarang. Apa pergi? Mereka lagi tension. Patut tinggal sikit, patut boleh settle lah. Apa tak saya settle lagi ni? Kerana di situ ada masjid. Masjidil Aqsa. Mereka ingat mereka boleh kaut sampai habis. Allah bagi tinggalkan sikit. Yang sikit tu lagi tension sebenarnya. Kita semua bersih kan? Bersih. Ujung ni basuh-basuh tak boleh. Tak bersih, kotor, hari hitam. Tension tu. Amen. Gonyong-gonyong tak selesai. Mereka tengok Gaza macam tu lah. Tak selesai-selesai. Sebab ni dunia Allah punya. Tak ada boleh siapa-siapa menakluki dengan ikut suka dia. Habis Ustaz, yang berlaku sekarang ni, yang menzalimi akan kena hukum. Yang dizalimi, syurga. Allah bagi syurga. Kita je tak sanggup tengok keadaan mereka kena tarah habis-habis ni. Tak sanggup kita tengok kan. Tapi mereka telah dapat bahagian terbaik. Walaupun diuji dengan perkara yang buruk. Buruk lah tu. Yang kita bimbang ni, kita yang selesa. Adakah pengakhiran kita masuk syurga? Tu kita bimbang. Sebenarnya dibimbangkan keadaan kita yang senang ni. Yang susah di sana, kita tahu dah keadaan mereka bahawasanya janji Allah itu benar. Segala kesusahan dijanjikan dengan kesenangan di syurga sana. Jadi maksud kata, memang tak boleh tidak mesti dengan Allah. Jadi sedang jemaah yang memuliakan Allah SWT, baik, bagi lalu azan dan kita buat kesimpulan.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Khair. Kesimpulan kita pada perbahasan kita pada malam ini. Merujuk pada perbahasan tentang kebijaksanaan tadi. Maka bila kita faham tentang amanah, maka Allah akan gerakkan ilham kepada kita untuk menyusun kehidupan yang mana bila merujuk pada sifat tadi kan, amanah yang ni kaya. Manusia semua faham, menyangka kaya itu dengan usaha, dengan harta. Tapi orang yang Allah berikan kebijaksanaan, yufaqihuha fiddin, maka dia akan melihat sifat-sifat yang diamanahkan kepada manusia yang gunung dan langit tak mampu nak tanggung itu. Ya mesti tidak boleh tidak, mesti dengan Allah. Kaya tidak akan boleh dapat dengan diri kita, tak boleh. Kekuasaan, kuasa tak akan boleh. Melainkan ini mesti kena diberikan permission, kena dianugerahkan. Caranya memang datang masjid ni salah satu, dan ini utama, yang utama-utamanya untuk mendapat keizinan, kebenaran. Mendapat kebenaran daripada Yang Maha Kaya untuk dianugerahkan kekayaan dalam rupa bentuk masa, dalam rupa bentuk harta, dalam rupa bentuk macam-macam. Yang ini akan jadi amanah dan taklif, pertanggungjawaban yang Allah akan lantik. Itu kata Allah lantik tu. Ada orang yang Allah lantik kaya dengan harta. Maka bila Allah lantik dia menjadi kaya, khalifah dengan harta, ada dengan masa, ada dengan ilmu, maka dia akan pergi kepada fasa yang keempat kehidupan, manfaat. Dia akan jadi orang yang bermanfaat. Sebab itu kalau kita lihat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, banyak karakter yang mereka ada. Ulama pun ada karakter yang mana karakter tu bukan dengan usaha siang malam pagi petang masalah. Mereka bukan dengan berusaha ria-ria. Mereka memahami agama dengan kebenaran, berusaha dengan tadi amanah. Malam itu bukan masa untuk bekerja untuk dunia secara total lah. Walaupun ada yang terpaksa shift malam. Malam ni kena rehatkan diri dengan menguatkan rohani. Bukan rehatkan diri dengan menyandar, letih, tak buat apa. Bukan masalah. Rehat badan kita ni refresh hanya dengan bila hati tu kuat. Bukti hati kuat ni, kesimpulannya, kita ambil pengajar daripada saudara kita di Gaza. Kalau ikutkan mereka ni, jasad mereka dah out, lemah dah. Tapi dengan apa mereka boleh bertahan? Dengan jiwa. Jadi kalau badan kita letih dengan kerja siang, kuatkan hati dengan kekuasaan kerohanian. Supaya refresh balik. Kalau betul siang kita tuntut taat, maka malam refresh balik. Nak ambil balik semangat. Duduk, bagi makanan rohani jiwa, zikrullah, dengan majlis ilmu, bagi iktiqaq masa sejam, 2 jam. Siang dah bagi 8 jam, kadang 10 jam pun ada. 2 jam bagi, sejam lebih ni untuk recovery balik sebenarnya. Sebab tu kita di akhir zaman, senang kita tumbang, lemah, kadang-kadang susah hati. Sebab kita tak ada recovery, fasa recovery tu tak ada. Kat mana? Ni kalau saya tengok perjalanan saya pergi masjid ni, 10 tahun Allah bagi, barulah ada yang lagi lama lagi, mungkin lagi banyak data. 2014 sampai sekarang, lepas PKP, waktu yang paling kurang dan susah orang nak datang adalah maghrib. Sedangkan itu fasa recovery umat Islam. Sebab tu fasa maghrib hari pertama ni. Terutama orang lelaki. Sebab tu orang lelaki akhir zaman, minta maaf cakap, kita dah lalang cakap, dalam nak penghujung akhir zaman kan. Hilang, dia panggil kewibawaan sebagai pemimpin. Kadang-kadang perempuan tak hormat, isteri tak hormat. Kewibawaan. Apatah lagi musuh luar. Dalam pun tak hormat, musuh luar cebik ya. Alah abang cakap. Macam itu. Sebab apa? Recovery, fasa recovery itu tak ada. Lelaki tak penuh kat masjid. Tapi kat mana dia bina kekuatan diri dia? Tahu? Missing in action. Dia bukan suruh kena sampai rumah, sampai masjid. Kalau pun kata, tak sempat lah Ustaz sampai rumah ni. Ya, siapa suruh sampai rumah, sampai masjid. Kena ada persalinan. Macam nak bagi golfer, kan persalinan kat bonet tu kan. Persalinan, ni persalinan, ada jubah, ada baju. Macam nak balik rumah si nombor 2, macam tu kan. Ada satu set lain. Contoh. Padahal nak pergi masjid, ada satu set semua siap. Tapi memang macam itu. Jadi mas sekalian, mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan untuk berikan masa. Sebab fatonah ni bab masa.
Mudah-mudahan kita boleh peruntukkan masa terutama maghrib ni. Tuan-tuan saya cakap tuan-tuan, saya cakap hati ke hati. Kalau maghrib ni, subuh ni semua orang bagi kempen subuh. Tak salah, subuh betul. Tapi jarang bagi maghrib. Sedangkan maghrib ni kempen paling besar betul. Sebab lepas asar maghrib. Asar ni rugi. Rugi kecuali orang beriman. Orang beriman solatnya di masjid. Maghrib tu memang kena touchdown sini juga. Selagi mana kita tak boleh nak kempen untuk penuhkan. Bukan suruh dengar kuliah pun. Datang masjid solat. Pam. Tapi kalau boleh ekstra bagi masa sikit, lama sikit. Bonus. Dia akan diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala. Try test tengok jemaah sekalian. Wallahi. Ini masanya untuk kita bina balik kekuatan kita yang sangat diperlukan. Kita dah tak ada masa dah. Bila Gaza ni habis ni tuan-tuan. Kita doa menang lah. Tapi sekiranya Allah takdirkan sebaliknya, nyawa laki-laki ni kena siap sedia lah. Dia cakap terang. Dah tak ada masa untuk relax. Sebab nanti Allah tanya, Gaza kena conquer, kamu buat apa? Apa persiapan kita ni? Sepatutnya kita tengah genting ni, Masjid Al-Aqsa ni. Sikit lagi nak diambil secara total. Sebelum ni 50-50. Ini satu benda peringatan dan perlu diberikan pesanan kerisauan inilah. Dan risau tidak boleh habis kat rumah aja. Kita kena risau duduk kat masjid. Kerisauan kita kena ada di sini. Wallahu alam, itu saja, mohon ampun maaf saya atas kekurangan, atas kata-kata, kurang bicara dan penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan bahasa kita pada malam yang penuh barakah. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.